إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 10, muka surat 10 baris yang ke-12 daripada atas. Surat 10 baris yang ke-12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan makna hayah itu, dan makna hayah itu iaitu sifat yang mengesahkan bagi yang berdiri dengan dia pendapatan. Artinya adalah hayat itu jika sudah berdiri ia pada zat, maka bersifat zat itu dengan alimun dan sami'un dan basirun, dan iaitu hayah syarat bagi sekalian sifat ma'ani. Lazim daripada ketiadaan hayah itu ketiadaan sekalian sifat ma'ani. Dan makna hayah itu, hayah sifat yang keempat daripada 7 sifat ma'ani. Sifat yang keempat daripada 7 sifat ma'ani. Sifat yang ke-10 daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terpinci. Selepas daripada wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara ijmal, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Itu secara ijma, secara ringkas. Jadi hayah ni sifat yang ke-10 daripada 20 sifat. Sifat yang keempat daripada 7 sifat ma'ani, iaitu hayah sifat yang mengesahkan, sifat yang mengesahkan, yang membolehkan. Hayah ni sifat yang qadimah, yang maujudah, sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayah yang mengesahkan, yang membolehkan bagi yang berdiri dengan dia, bagi yang berdiri dengan dia, bagi zat yang berdiri, yang ada hayah dengan dia, dengan zat tu, pendapatan, yakni oleh pendapatan, oleh sifat idrak. Dihurah lagi ni, artinya adalah hayah itu jika sudah berdiri ia hayah pada zat. Jika sudah berdiri, jika sudah ada ia hayah pada zat, maka bersifat zat itu, maka bersifat zat itu dengan alimun dan sami'un dan basirun, atau dipanggil sifat idrak. Alimun, sami'un, basirun. Apabila ada sifat hayah di suatu zat, maka zat itu bersifat dengan alimun, yang mengetahui, dan sami'un yang mendengar, dan basirun yang melihat.
Tanpa sifat hayah mengetahui. Tanpa sifat hayah boleh mendengar, boleh melihat. Jadi untuk ada sifat-sifat ilmu ke, samak ke, basar ke, di zat yang ada sifat hayah. Jadi nak ada sifat-sifat yang lain, sifat hayah lah yang mengesahkan, yang membolehkan sifat-sifat yang lain ada di zat Allah. Sifat-sifat ma'ani yang lain ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana terdahulu sifat hayah ni tiada ta'alluq. Sifat ma'ani ada 7, kudrah sampai ke kalam. Kesemuanya ada ta'alluq. Sifat hayah tak ada ta'alluq, tak ada fungsi, tak ada kerjaan. Fungsi kerjaan kudrah mengada dan meniadakan. Fungsi kerjaan sifat iradah menentu, menetapkan. Fungsi kerjaan sifat ilmu mengetahui akan sekalian perkara. Nanti fungsi sifat samak dan basar mendengar dan melihat akan sekalian perkara yang ada. Fungsi sifat hayah menghidupkan. Menghidupkan tu takluk kudrah. Menghidupkan manusia, menghidupkan pokok, itu semua adalah takluk kudrah. Hayah tak ada takluk, tak ada fungsi. Macam sifat lain pun tak ada takluk belaka. Wujud, kidam, bakat tak ada takluk belaka. Allah yang bersifat dengan ada. Apa fungsi ada? Ada. Mengadakan makhluk, itu takluk kudrah. Ada ni. Allah bersifat dengan sedia, tak ada takluk. Allah bersifat dengan kekal, tak ada takluk. Allah mengekalkan syurga dan neraka serta dengan penghuninya. Itu takluk kudrah. Jadi yang ada takluk adalah sifat makni yang 7, kudrah, iradah sampai ke kalam. Kecuali sifat hayah. Sifat hayah tak ada takluk. Walaupun sifat hayah tak ada takluk, nak ada sifat-sifat yang lain, mestilah zat tersebut bersifat dengan sifat hayah. Kalau zat tersebut bersifat dengan sifat maut, mati, ada sama. Mati pun dia mengetahui. Mati pun dia boleh mendengar, boleh melihat, boleh berkata-kata. Mati pun kuasa dia, gagah dia, tak ada semua tu. Jadi walaupun hayah tidak ada ta'alluq, tapi untuk ada sifat-sifat makni yang lain, sifat hayah lah yang mengesahkan, yang membolehkan ada sifat-sifat yang lain. Dan iaitu hayah syarak. Syarak pada sekalian sifat ma'ani. Syarak pada sekalian sifat ma'ani. Syarak ni pada kiraan akal je. Sebab itulah syarak, yakni seperti syarak. Sebab kalau syarak sungguh, jadi hayah syarak, masyru'nya sifat ma'ani. Jadi syarak dengan masyru' ni syarak kena dulu. Jadi hayah lah yang qadim, sifat lain jadi baharu lah. Syarak dengan masyru' kan. Kita berwuduk, syarak bagi untuk sah semayang. Wuduk tu syarak, semayang tu masyru'. Jadi nak sah wuduk ni untuk mengesahkan semayang. Tanpa wuduk semayang tidak sah. Jadi antara wuduk dengan semayang kena siap-siap wuduk dahulu. Syaratnya menutupi aurah, kena menutupi aurah dahulu, barulah pergi kepada sembahyang. Syarat kena dahulu, masyru' kena kemudian. Ni kalau syarat sungguh. Ni syarat pada kiraan kan. Sebab sifat hayah qadim, qadimah sifat hayah. Sifat makni yang lain pun qadimah juga. Kudrah sedia kala, iradah sedia kala.
Qadimah lah ke sifat Tuhan. Jadi kalau kata hayah ni syarat, seolah-olahnya hayah yang qadimah. Sifat lain jadi ada kemudian baru. Mustahil gitu. Dia kata syarat seperti syarat. Mana syarat ni pada kira akal. Hayah tak ada ta'alluq, ya, hayah tak ada ta'alluq. Tapi nak ada sifat kudrah, iradah, ilmu, sama', basar, kalam, kena ada sifat hayah. Kalau tak ada sifat hayah, kudrah, iradah tak ada. Kudrah, iradah tak ada kalau tak ada sifat hayah. Jadi sifat hayah ni menjadi syarat untuk ada sifat yang lain. Seperti syarat. Syarat pada kiraan akal, bukan syarat sungguh. Kalau syarat sungguh, syarat kena ada dahulu. Hayah yang qadimah, yang sedia kala sifat hayah. Sifat makna yang lain, jadi ada kemudian. Jadi baru, mustahil gitu. Jadi syarat ni pada kira akal sahaja. Syarat pada sekalian sifat ma'ani. Syarat pada sekalian sifat ma'ani. Dia hayah tidak menjadi syarat bagi sifat wujud. Contohlah contoh. Kita mati dah. Tak ada dah sifat hayah di zat kita. Tapi kita ada lagi. Kita masih lagi bersifat dengan sifat wujud. Sebab tu boleh dimandikan. Kalau kita tak ada nak mandi apa? Nak mandi apa? Apa dah ni? Maknanya kita walaupun tak ada sifat hayah, tapi masih lagi bersifat dengan sifat wujud. Kita walaupun tak ada sifat hayah, kita masih lagi bersifat dengan seorang, satu ni kan seorang. Mati dah, yelah mati dah. Tapi sifat wahdah ni ada ke tak? Sifat satu ada ke tak? Ada. Ada ni. Tapi sifat hayah tak ada dah. Wujud kita ada lagi. Satu kita ada lagi. Kudrah kita. Kalau orang mati ada lagi sifat kudrah, so dia mandi sendirilah. Tak ada dah sifat kudrah mati dah. Sifat iradah apa? Sifat ilmu tak ada dah. Sama basar kalam, nak ada mana dia mati dah. Gitu kira-kira. Buat misal kita mudah lah. Tapi walaupun kita tak ada sifat hayah, tapi kita masih lagi bersifat dengan sifat wujud. Ada lagi sebelum yang hancur kemudian. Ada lagi. Jadi sifat hayah ni mengesahkan akan sifat-sifat mana? Seperti kalau kita memang ya sungguhlah kena ada sifat hayah dahulu. Tuhan tiupkan roh dahulu. Tuhan perintah malaikat tiupkan roh umur 4 bulan dalam kandungan ibu. Tuhan perintah tiupkan roh. Barulah Tuhan masukkan sifat-sifat yang lain. Ni kalau kita betul. Kalau kita betul lah. Sebab kita ni hayah pun sifat yang baru. Sifat-sifat yang lain pun sifat yang baru. Jadi Allah permulaannya Allah perintah malaikat tiupkan roh. Biar jadi hidup dulu. Lepas hidup tu Allah Ta'ala jadikan sifat-sifat yang lain kepada hak anak dalam kandungan perut ibu. Tapi mula-mulanya Allah Ta'ala perintahkan malaikat tiupkan roh. Sebab tanpa ada hayah tak ada sifat lain. Maka sifat-sifat yang lain Allah jadikan kemudian di tubuh kita. Tapi mula-mulanya Allah jadikan kandungan tu hayah hidup terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab syarat nak ada sifat yang lain kena ada hayah. Tapi tak syarat nak sifat wujud kena ada hayah. Wujud dahulu 4 bulan dah. Wujud dahulu, hayah kemudian, tak syarat. Ada ni. Tuan jadikan seorang dalam tu bukan kembar. Satu, tak syarat hayah. Satulah tak kembar. Tapi Allah nak jadikan sifat-sifat yang lain, Allah letak sifat hayah dahulu. Sebab syarat nak ada sifat lain kena ada sifat hayah. Ni syarat betul. Ni syarat betul lah. Sebab sifat yang lain tu memang adanya kemudian, adanya baru. Sifat hayah pun baru. Tapi sifat Allah sedia kala belaka. Jadi walaupun kata hayah ni syarat,
pada sekalian sifat ma'ani, syarat pada kiraan akal. Bukan syarat sungguh. Sebab kalau syarat sungguh, syarat yang sifat hayah saja yang qadimah, sifat ma'ani yang lain jadi baharu, itu mustahil. Maka lazim, ada maka tu. Maka lazim. Hak Rumi ada buah maka tak? Rumi tak ada. Nak ada maka. Maka apabila hayah menjadi syarat, nak ada sifat-sifat makna yang lain, maka lazim daripada ketiadaan hayah itu ketiadaan sekalian sifat makni. Itu panggil syarat. Maka lazim daripada ketiadaan hayah itu, kalau tak ada sifat hayah, ketiadaan sekalian sifat makni. Tak ada lah sifat makni, sifat-sifat makni yang lain apabila ketiadaan sifat hayah. Sebab sifat hayah seolah-olah menjadi syarat bagi adanya sifat makni yang lain, walaupun sifat hayah tak ada takluk sekalipun. Sifat hayah tak ada takluk, tapi walaupun tak ada takluk, seolah-olah menjadi syarat untuk ada sifat makni yang lain, yang mana sifat makni yang lain, 6 sifat makni itu kesemuanya ada takluk belaka, ada fungsi, ada khijaan belaka. Hayah tak ada takluk, seolah-olah menjadi syarat nak ada sifat-sifat makni yang lain yang ada takluk, walaupun hayah tak ada takluk. Selesai bicara sifat yang keempat daripada 7 sifat makni. Disambung balik hukmatan Ummil Barahim. Was-sam'u wal basaru al muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Itu matan Ummil Barahim karangan Syekh Sanusi. Dan yang kelima dan yang keenam daripada sifat ma'ani. Dia terjemah sekali dengan huraian. Kalau terjemah betul, was-sam'u wal basaru, dan bermula sama dan basar, gitulah. Dan yang kelima dan yang keenam daripada sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang 7. Sebab dimulai matan Ummil Barahimnya, summa jajibulahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani itu. Kemudian wajib bagi Allah oleh 7 sifat yang dinama akan dia akan 7 sifat ma'ani. 7 ni mana? Yang pertama kudrah, yang kedua iradah, yang ketiga ilmu, yang keempat hayah, yang kelima sama, yang keenam basar, yang kelima, yang keenam daripada 7 sifat ma'ani. Sebab sekarang kita bicara sifat ma'ani yang 7. Dan yang kelima dan yang keenam daripada sifat ma'ani yang 7 sama, artinya mendengar, dan basar artinya melihat. Sama artinya mendengar. Itu ejaan lama. Dia tak ada dal ejaan lamanya. Jadi kalau kita nak baca dengan sekarang, mendengar lah. Mendengar jadi sengar pula jadinya tau. Mim, nun, nge, ra. Dia tak ada dal. Ini ejaan Jawi lama. Min, nun, nge, ra. Kalau kita baca betul-betul dengan ejaan tu jadi mendengar. Mendengar ni ada sengar tu. Kita sebut mendengar lah. Sama diterjemah dengan mendengar. Dan basar artinya melihat. Ni hak pada Al-Baqarah, sama pendengar, basar pelihat. Dengan makna satu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah ada sifat sama, Allah mendengar akan sekalian perkara yang ada. Allah yang bersifat dengan basar pelihat, melihat akan sekalian perkara yang ada. Jadi mendengar dan melihat akan
sekalian perkara yang ada itu dia pergi pada ta'alluq fungsi sama' dan basar. Sifat tu nak terjemah mengapa? Kitab kita ni sifat mendengar, sifat melihat. Kita walaupun kita sebut mendengar melihat pun kita bicara sifat 20 ni. Kudrah berkuasa, iradah berkehendak. Allah yang bersifat dengan berkehendak akan sekalian perkara mungkinat gitu. Allah yang bersifat dengan mengetahui, Allah yang bersifat dengan mengetahui akan sekalian perkara. Sifat yang ketujuh bersifat ma'aninya, Allah bersifat dengan sifat kalam. Makna kalam berkata-kata. Nampak ni? Ini terjemah orang dululah. Tak ada salah pun. Tapi kita fahamlah. Satunya kita bicara sifat ma'ani yang ada di zat Allah Ta'ala. Satunya kita bicara ta'alluq bagi sifat. Cuma kita ni walaupun tak boleh nak bahagi antara dua tu, pegangan kita tetap dah. Allah ada sifat kudrah, iradah, ilmu sampai ke kalam. Itu sifat. Bila Allah bersifat dengan sifat kudrah, Allah berkuasa mengadakan. Tu pergi kepada ta'alluq hak qadar rukun iman yang ke-6. Ta'alluq tu. Iradah sifat. Allah yang bersifat dengan iradah menghendaki, menentukan segala-gala perkara yang harus. Tu qada rukun iman ke-6. Jadi qada qadar rukun iman ke-6 tu pergi kepada ta'alluq, fungsi kepada iradah dan fungsi kepada kudrah. Itu ta'alluq. Jadi dua situ tu. Memang kita pegang dua tu. Satunya sifat yang ada di zat Allah Ta'ala, satunya ta'alluq sifat. Cuma kita tak pandai nak bahagi. Dia kalau Mu'tazilah, ditolak. Tak ada sifat ma'ani. Kudrah tak ada di zat Allah. Iradah tak ada di zat Allah. Ilmu tak ada di zat Allah. Allah lemah ke? Allah berkuasa dengan zat, bukan dengan sifat kudrah. Allah berkehendak dengan zat, bukan dengan sifat iradah. Allah mengetahui segala-gala perkara dengan zat, bukan dengan sifat ilmu. Dia gitu. Allah hidup dengan zat, bukan dengan sifat hayah. Allah mendengar melihat dengan zat, bukan dengan sifat sama' dan basar. Itu Mu'tazilah. Ditolak sifat ma'ni. Sifat nafsiyah salbiyah, tolak tu kafir lah. Allah tidak bersifat dengan sifat wujud, kafir lah. Itu bukan Mu'tazilah. Allah tidak bersifat dengan sifat kidam baka, tu kafir. Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah iradah. Tak ada sifat kudrah iradah. Tapi Allah berkuasa dengan zat. Allah berkehendak dengan zat. Ini Mu'tazilah. Bukan kata Allah tidak bersifat kudrah, maka Allah lemah. Allah lemah kafir. Allah berkuasa. Allah qadir. Tuhan yang amat kuasa. Tapi dalam Quran tak sebut ada kudrah di zat Allah. Quran sebut Allah yang kuasa. Allah yang sami'un was-sami'ul basir. Allah yang mendengar. Al-basir, Allah yang melihat. Al-alim, Allah yang mengetahui. Yang kuasa, yang mendengar, yang melihat, yang mengetahui. Ayat tersebut ada sifat. Ini Mu'tazilah tolak sifat kudrah, sifat ma'ani ni. Cuma ahli sunnah dipanggil pakai dilalah iltizamiyah, dipanggil dilalah iltizamiyah ni apabila Quran menyatakan Allah Ta'ala yang amat kuasa, lazimnya ada sifat kuasa, sifat kudrah di zat Allah Ta'ala. Lazim gitu je. Dalil terang Allah ada sifat kudrah? Tak ada. Dalil terang Allah bersifat sama' basar? Tak ada. Quran sebut wa huwas sami'ul basir. Quran sebut ia Allah yang mendengar,
yang melihat. Dah ada sifat sama basar. Tak kata Mu'tazilah. Sebab dia gini, dia wujud kidam bakok ni bukan sifat yang ada, cuma kita reti je. Kudrah sifat yang ada di zat Allah Ta'ala, iradah sifat yang ada di zat Allah Ta'ala, sifat yang mawjudah yang ada di zat Allah Ta'ala. Jadi zat Allah ada, zat Allah ada. Si Allah bersifat dengan sifat kudrah, iradah sampai ke kalam. Sifat kudrah ada juga, sifat iradah ada juga. Jadi zat Allah ada, sifat kudrah ada, sifat iradah ada, berbilang perkara yang ada. Ini Mu'tazilah tolak. Yang ada hanyalah satu sahaja, zat Allah. Wujud kidam bakok bukan sifat yang ada, cuma kita reti sahaja. Maka tak apalah wujud kidam bakok tu. Kudrah sifat yang ada. Kudrah sifat yang ada, kemudian ada di zat Allah Ta'ala. Jadi zat Allah ada, sifat kudrah ada, berbilang perkara yang ada. Mu'tazilah tolak yang ada hanya satu saja, iaitu zat Allah Ta'ala. Kita ahli sunnah berbilang yang ada, pelik apanya? Hak Tuhan belaka. Zat Tuhan, kudrah hak Tuhan, iradah hak Tuhan. Tidak berbilang je lah. Zat Tuhan, kudrah hak Tuhan, iradah hak Tuhan. Berbilang hak Tuhan belaka. Ini kita ahli sunnah. Jadi pasti kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah, iradah sampai ke kalam. Sifat kita berpegang. Ta'aluk sifat Allah yang bersifat kudrah. Apa ta'aluk kudrah? Ta'aluk kudrah qadar, itulah rukun yang kenang. Allah bersifat dengan sifat iradah. Apa ta'aluk iradah? Qada, itulah rukun yang kenang. Dua yang berbeza tu. Sebab sifat sedia kala belaka. Sifat sedia kala. Takluk sifat ada yang sedia kala, ada yang baharu. Sifat sedia kala. Takluk sifat ada yang baharu. Mana? Takluk sifat kudrah, mengada meniadakan. Adakah mengada meniadakan tu sedia kala? Mengada meniada ni sekarang. Ini takluk kudrah sekarang ni. Allah mengadakan cerah, Allah mengadakan suara, Allah mengadakan gerak diam. Inilah takluk sifat kudrah Allah. Sedia kala takluk? Tak. Baharu takluk kudrah. Tanjizi hadis bagi sifat kudrah yang dipanggil qadar. Allah mengadakan cerah, Allah mengadakan suara, Allah mengadakan gerak diam sebagaimana kehendak Allah pada azal. Qada. Qada tu azal. Takluk iradah azali. Takluk kudrah baharu. Tengok. Jadi takluk ni ada hak sedia kala, ada hak baharu. Sifat sedia kala belaka. Allah melihat akan sekalian perkara yang ada. Melihat tu takluk. Takluk basar ada yang sedia kala, ada yang baharu. Mana takluk basar yang sedia kala? Allah melihat pada sedia kala akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu takluk basar hak sedia kala. Takluk basar yang baharu, Allah melihat akan makhluk selepas makhluk Allah jadikan. Itu melihat yang baharu. Tanjiz hadis bagi basar. Tapi Allah yang bersifat dengan sifat basar Allah qadimah sedia kala. Takluk sifat basar melihat akan sekalian perkara yang ada. Allah melihat akan zat Allah, Allah melihat sedia kala. Tu takluk yang sedia kala, yang qadimah, yang qadim. Adapun takluk sifat basar melihat akan makhluk selepas makhluk dijadikan oleh Allah, dia panggil takluk yang baharu. Jadi sifat sedia kala belaka. Takluk sifat ada yang sedia kala, ada yang baharu. Walaupun kita tak boleh nak bahagi dua ni, memanglah itu pegangan kita.
Jadi kita banding ginilah contoh hak makhluk ni. Di tubuh kita ada sifat kudrah. Takluk sifat kudrah adalah berusaha itulah gerak diam. Jadi sifat kudrah satu. Kita berkuasa gerak diam satu. Itu fungsi dia. Macam contoh, Allah lahirkan seseorang. Allah jadikan di lidah seseorang sifat kalam. Tetapi di permulaannya sifat kalam tu belum berfungsi. Budak tu tak pandai lagi nak berkata-kata. Umur setahun, 2 tahun, barulah budak tu pandai berkata-kata. Jadi berkata-kata tu takluk fungsi bagi sifat kalam yang Tuhan jadikan di lidah manusia. Tapi sifat kalam tu Tuhan letak di lidah bayi ni daripada lahir lagi dah. Tapi cuma fungsi sifat kalam tu budak tu tak pandai nak guna. Jadi budak tu tak pandai nak berkata-kata. Tapi ada tak sifat kalam di lidah? Adakah budak yang tak pandai berkata-kata bersifat dengan sifat bisu? Tak. Mana ada sifat bisu? Dia bersifat dengan sifat kalam. Tapi sifat kalam belum lagi boleh berfungsi. Bila boleh berfungsi, umur setahun 2 tahun, barulah pandai berkata-kata. Satunya sifat Tuhan jadikan di lidah awal-awal lagi dah. Tapi fungsi dia kemudian. Tu ada 2 perkara di situ. Setahun tak boleh nak berkata-kata sampai kesudah, barulah nyata Tuhan jadikan budak tu dalam keadaan tanpa sifat kalam. Buat budak tu sebenarnya Tuhan jadikan dalam keadaan bersifat dengan sifat bisu. Tapi satu dia panggil sifat, satu dia panggil ta'alluq sifat. Jadi sifat tu letak mana apa? Sifat sama. Pada Al-Baqarah sebut dengan terjemahan dengan pendengar. Sifat basar pelihat. Ta'alluq dia mendengar dan melihat akan sekalian perkara yang ada. Itu sahaja. Tapi kita bahasa Malaysia ni sebut sifat pendengar, sifat pelihat, jadi kelirulah kitanya. Apa pula pendengar ni? Perkuasa, perkehendak, pengetahuan, perhidup, perkata. Dalam bahasa Malaysia kita tak ada tu. Tak ada. Pening orang. Dia kata, orang pondok dia kata, masuk kampung ngajar pening dia kata, kita kampung dia Jadi bahasa tu kan penting juga. Cuma nak beza antara sifat dengan fungsi sifat. Apa kan kita ni kan. Tapi ini bukan sifat, barang. Fungsi barang. Barang tu ada lah. Penyapu. Fungsinya menyapu siapa. Penyelok. Fungsinya menyelok pintu. Tu. Kan ada kan? Sama juga dengan tugas. Dia berpa juga. Pengurus. Tugasnya menguruskan. Pengarah. Tugasnya memberi arahan. Pelakon. Tugasnya melakonkan watak. Penyanyi tugasnya menyanyikan lagu. Kan 2 tu kan. Tapi itu bukan sifat, itu tugas seseorang. Tugas tu. Perampok kerja dia merampok. Pencuri kerja dia mencuri. Pencuri lain, mencuri lain. Ke sama? Pencuri itu mencuri itu kerjaan kepada seorang pencuri bupa depan tu kan. Penipu kerja dia menipu. Ke sama penipu dengan menipu. Gitulah bezaan dianya. Jadi sifat ni pada Al-Baqarah letak depan. Ta'alluq barulah mendengar, melihat akan sekalian perkara yang ada. Itu kehendak pada Al-Baqarah di sifat makni tu.
Perkuasa, perkehendak, pengetahuan, perhidup, pendengar, pelihat, perkata. Tapi dengan bahasa Malaysia kitanya tak jadi. Orang ngaji dah dia faham lah kehendak pada Al-Baqarah tu per. Kalau dak isa ngaji, sebab perkataan tu tak ada dalam bahasa Malaysia. Tak ada. Tak ada dalam bahasa Malaysia. Ada ke dalam kamu Dewan Bahasa dan Pustaka? Sifat berupa. Ada. Lepas tu kan nak guna terjemahan apa kalau bahasa kita? Macam kita panca indera, deria kita letak benda. Kalau dalam bahasa kitab lama, deria ni tuan letak deria pelihat di mata. Tu pada yang berupa. Sebab deria sifat yang tuan letak di tubuh kita ni kita sebut sebagai Tapi itu pun bahasa lama juga. Deria pelihat, deria pendengar. Deria ni panggil apa? Pecium. Deria perasa. Deria persentuh. Ini dalam bahasa lama. Kita deria lihat, deria dengar, deria bau, deria rasa lidah, deria sentuh kulit kita tu, deria sentuh. Kan di tubuh kita tuan letak deria kan. Deria bau tuan letak di hidung. Deria rasa tuan letak di lidah. Deria sentuh tuan letak di tubuh kita. Tapi kalau bahasa kitab lama, deria tu berupa. Pelihat, pendengar, pecium, pekecap, macam-macam. Perasa gitulah. Kitab lama. Jadi oleh kerana deria tu didatangkan dengan maka nak membezakan sifat dengan takluk sifat berupa. Tapi kalau bahasa kita orang Malaysia ni tak faham. Sebab tu biasa saya, kalau sifat, saya akan kekalkan bahasa Arab. Sifat sama. Allah yang bersifat dengan sifat sama mendengar akan sekalian perkara yang ada. Allah yang bersifat dengan sifat basar. Dah basar tu melihat ke melihat, tak payah terjemah lah, pakai hak asal. Allah yang bersifat dengan sifat basar, takluk sifat basar, mendengar akan sekalian perkara ada. Tu biasa saya kalau tak sifat, saya kekalkan dengan bahasa Arab. Sebab di bahasa Arab ni bicara bab sifat, bicara bab sifat, contohnya didatangkan qudrah bahasa Arab ni ada makna ismi, ada makna masdari. Ismi makna apa? Nama sifat yang dizat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah yang bersifat qudrah, berkuasa mengada meniada. Itu makna masdari. Jadi qudrah ni keluar dua makna. Tapi bila sebut kata qudrah secara itlaq, kena kepada nama sifat yang dizat. Makna dia panggil apa? Qudrah makna ismi. Ismi mana apa? Nama bagi satu sifat yang ada di satu zat. Jadi sebut kata qudrah, pergi kepada sifat. Sebut kata iradah, pergi kepada sifat. Sebut kata ilmu, pergi pada sifat, bukan pergi pada takluk sifat. Sebut kata sama, pergi pada sifat. Sebut kata basar, pergi pada sifat. Maka kekalkan sifat dengan bahasa Arab. Takluk boleh kita pergi pada terjemahan bahasa Melayu. Allah yang bersifat dengan sifat sama, mendengar akan sekalian perkara yang ada. Allah yang bersifat dengan sifat basar, melihat akan sekalian perkara yang ada. Itu biasa gitu. Jadi hak sifat tu saya kekalkan dengan bahasa Arab asal. Jaranglah saya gunakan pendengar, pelihat. Jadi payah dengan bahasa Malaysia kita. Hak kehendak pada Al-Baqarah tu, apa tujuan pada Al-Baqarah letak per depan, kita faham dah. Orang ngaji kitab semua, dia biasalah dengan sifat perkuasa, sifat perkehendak. Orang ngaji semua dia faham lah. Tapi kalau orang hak baru dengar, baru belajar, sifat perkuasa, apa benda pula perkuasa? Cari dalam kamu Dewan Bahasa dan Pusaka tak ada perkuasa. Payahlah. Tapi kalau kau biasa belajar,
dia sebut perkuasa, perhendak, faham sangat lah. Pendengar, pelihat, perkata, faham sangat. Tapi kalau orang tak biasa gak, keliru lah. Jadi saya kekalkan kalau hak sifat dengan bahasa Arab. Sifat sama, sifat basar. Jadi sini artinya erti sama, mendengar, dan basar artinya erti basar, melihat. Yang ta'alluq keduanya, yang ta'alluq keduanya itu terjemahan daripada kata al-muta'alliqani, hak matan Umil Barahin tu. Al-muta'alliqani terjemahan dia, yang ta'alluq keduanya, ta'alluq sifat sama dan basar. Keduanya sifat sama dan basar. Tak payahlah keduanya sifat pendengar, sifat pelihat, tak payah. Sifat sama dan basar. Yang ta'alluq keduanya, kedua sifat sama dan basar, dengan sekalian yang maujudat. Apa maujudat? Sekalian perkara yang ada. Sama ada tu ada yang sedia kala, ataupun ada tu ada yang baharu. Allah mendengar dan melihat akan sekalian perkara yang ada. Sama ada maujudat tu perkara yang ada, hak sedia kala ataupun yang baharu. Hak sedia kala zat dan sifat Allah. Jadi zat dan sifat Allah tu perkara yang ada sedia kala. Zat dan sifat makhluk perkara ada yang baharu. Jadi Allah mendengar dan melihat akan zat dan sifat Allah yang ada sedia kala, dan Allah mendengar dan melihat akan zat dan sifat makhluk yang adanya baharu. Janji maujudat, janji benda yang ada. Allah mendengar dan Allah melihat akan sekalian perkara yang ada. Jadi sekian perkara yang ada ni, perkara yang wajib ada, zat dan sifat Allah. Perkara yang harus ada, zat dan sifat makhluk. Ada pun perkara yang mustahil. Perkara mustahil. Anak istilah perkara mustahil. Ada ke tak? Tak ada. Jadi samak basar mendengar dan melihat ke tak? Tidak mendengar dan melihat akan anak dan isteri Allah yang tak ada. Allah hanya mendengar dan melihat akan yang ada. Yang ada ni, yang wajib ada, zat dan sifat Allah. Yang harus ada, zat dan sifat makhluk. Dahulu kita bicara sama, sama mengetahui belaka. Hak wajib ada pun sama mengetahui, hak harus ada pun sama mengetahui, hak mustahil ada pun sama mengetahui. Hak mustahil pun sama. Ilmu. Hak ilmu ni dia mengetahui belaka. Hak wajib pun ilmu mengetahui zat dan sifat Allah. Allah tahu. Yang harus Allah mengetahui zat dan sifat makhluk. Allah Ta'ala tahu. Hak mustahil pun Allah Ta'ala mengetahui. Mana mustahil? Anak Allah. Mana mustahil? Isteri Allah. Tu mustahil Allah Ta'ala tahu ke tak? Tahulah. Kan anak Allah tak ada kan? Isteri Allah tak ada kan? Allah mengetahui. Mengetahui tak ada lah. Ke hak tak ada tak mengetahui? Mengetahui juga. Hak tak ada anak isteri Allah. Allah mendengar dan melihat ke tak? Ada. Sebab mendengar melihat hanya akan sekalian maujudat, sekalian perkara yang ada. Hati je. Ada pun kudrah iradah, bertakluk akan sekian perkara yang harus. Yang wajib tak berkait dengan kudrah iradah, yang mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Jadi kalau kita pandai buat gambar rajah, boleh buat gambar rajah ha? Sekarang sifat ma'ani ada 7. Sifat hayah tak ada takluk. Jadi tinggal 6 sifat ma'ani, kudrah sampai ke kalam yang ada takluk. Ada 6. 6 ni kita bahagi kepada 3. 2 sifat, 2 sifat, 2 sifat. Bagi 3. 2 sifat, 2 sifat, 2 sifat. Mana 2 sifat? Kudrah dan iradah bertakluk akan perkara yang harus. Tidak pada perkara yang wajib, tidak pada perkara yang mustahil.
ilmu dan kalam satu lagi. Sifat yang terakhir daripada sifat makna yang 7. Ilmu dan kalam bertakluk akan yang wajib, yang harus, yang mustahil. Kalam menceritakan akan perkara yang wajib, zat dan sifat Allah. Kalam menceritakan akan perkara yang harus, cerita bab langit, cerita bab bumi. Kalam cerita juga perkara yang mustahil. Kalam cerita juga akan perkara yang mustahil. Jadi sama kalam. Sama. Ilmu kalam. Ilmu mengetahui akan sekalian yang wajib, yang harus, yang mustahil. Kalam menunjuk akan yang wajib, yang harus, yang mustahil. Jadi ilmu dengan kalam bertakluk akan yang wajib, yang harus, yang mustahil. Selaginya samak dan basar. Jadi bagi dua. Samak dan basar bertakluk akan maujudat, akan perkara yang ada. Sama ada tu ada yang wajib, ataupun ada tu ada yang harus. Sebab itulah kita ni secara kasar kita sebut Allah kuasa atas segala-gala perkara. Allah mengetahui segala-gala perkara. Allah melihat segala-gala perkara. Kita cakap kasar. Allah kuasa atas segala-gala perkara. Allah mengetahui akan segala-gala perkara. Allah melihat akan segala-gala perkara. Hak segala-gala tu tak sama. Allah kuasa atas segala-gala perkara yang harus, yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Allah kuasa akan segala-gala perkara yang harus, yang Allah Ta'ala kehendak. Satu yang Allah yurad, yang ia kehendak. Allah mengetahui segala-gala, habis. Segala-gala yang wajib, segala-gala yang harus, segala-gala yang mustahil. Itu baru habis. Allah melihat akan segala-gala yang ada. Sama ada tu ada yang wajib, ataupun ada tu ada yang harus. Tapi kita sebutnya sama saja. Kuasa atas segala-gala, mengetahui akan segala-gala perkara, melihat akan segala-gala perkara. Segala-gala perkara tu sama ke? Tak sama. Allah mengetahui akan perkara yang wajib, zat dan sifat Allah. Tapi perkara yang wajib tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Dah kata Allah Ta'ala kuasa segala-gala yang harus. Kita bicara kudrah iradah dahulu kan. Ni kadang-kadang ada ni hak jenis pelik-pelik dia tanya perkara mustahil. Allah kuasa segala-gala. Ya, Allah kuasa segala-gala. Kalau Allah kuasa segala-gala, Allah kuasalah buat anak seorang bagi Allah. Allah Ta'ala kuasalah buat isteri seorang bagi Allah. Itu perkara mustahil. Dia kata kuasa segala-gala, segala-gala yang harus. Tapi kalau mengetahui, Allah Ta'ala mengetahui anak Allah, Allah Ta'ala tahu bahawa tak ada. Isteri Allah Ta'ala tahu bahawa tak ada. Tahu je. Tapi Allah Ta'ala kuasa dah. Mengadakan anak dia tu tak berkait dengan kekuasaan kudrah Allah. Sebab kudrah iradah hanya bertakluk pada perkara yang harus jua, bukan perkara yang wajib dan bukan perkara yang mustahil. Hak segala-gala sungguhnya ilmu dan kalam. Tu baru segala-gala sungguh. Yang wajib, yang mustahil, yang harus dan yang mustahil. Allah mengetahui akan yang wajib, Allah mengetahui akan yang harus, Allah mengetahui akan yang mustahil. Kalam Allah menunjuk akan perkara yang wajib, menunjuk akan perkara yang harus, menunjuk akan perkara yang mustahil. Kalam. Sekarang ni samak dan basar bertakluk keduanya akan dengan sekalian yang maujudat. Sekalian yang maujudat sahaja yang ada. Yang tak ada Allah tidak mendengar dan Allah tidak melihat. Tapi yang tak ada Allah mengetahui bahawa ianya tak ada. Yang tak ada samak basar tidak bertakluk. Jadi sifat mani ada 7. Tolak sifat hayah ada 6 sifat yang ada takluk. 6 sifat tu pecah 2. Kudrah iradah bertakluk pada perkara yang harus. Ilmu dan kalam bertakluk pada perkara yang wajib, perkara yang harus, perkara yang mustahil. Samak dan basar
bertakluk akan sekalian perkara yang ada. Maujudat akan sekian perkara yang ada, sama ada yang wajib, yang ada sedia kala, ataupun yang ada tu yang baharu. Ada yang baharu hak makhluk. Allah janji ada, Allah mendengar, Allah melihat, ada je. Walaupun benda yang ada tu tak ada bunyi. Mana ada? Zat ada, tak ada bunyi. Allah mendengar walaupun tak ada bunyi. Pada ni Allah mendengar akan sekian perkara ada, bukan benda yang ada bunyi. Cuma kita ni Allah jadikan deria dengar di telinga ni hanya boleh dengar akan sekian perkara yang ada bunyi. Tapi di hari akhir dalam syurga, sifat pendengaran di telinga Allah Ta'ala akan gandakan 10,000 kali ganda dengan sifat pendengaran yang Tuhan letak di dunia sekarang. Jadi dalam syurga nanti, ahli syurga boleh mendengar sekian perkara dia walaupun tak ada bunyi. Pada ni walaupun tak ada bunyi, tapi ahli syurga boleh mendengar sekian perkara dia, sebab Allah gandakan kekuatan pendengaran 10,000. Kalau atas dunia ni Allah letak sifat pendengaran kita ni digandakan 10,000 sekarang tau. Maknanya apa-apa yang orang cakap jauh-jauh, rancang nak buat kerja jahat apa, kita dengar lalu dah, kita ripuk lalu dah polis. Kalau 10,000 ni pendengaran kita hak satu ni, jauh pun kita dengar, hak bisik-bisik pun kita dengar, cuma tak nyata je. Kalau Tuhan ganda 2 sifat pendengaran, bisik kita dengar. Tuhan ganda 3-4 sifat pendengaran kita, rumah sebelah cakap kita dengar. Kalau Tuhan ganda 10,000, guna kamu. Dalam syurga Allah Ta'ala gandakan kekuatan pendengaran ahli syurga 10,000. Ahli syurga dapat mendengar akan sekian perkara yang ada walaupun tanpa suara. Sekarang Tuhan jadikan pendengaran kita terhad, hanya boleh mendengar hak dekat-dekat sahaja. Hak ada suara, tak ada suara langsung tak boleh dengar. Tapi Allah mendengar akan sekian perkara ada, sama ada bunyi, ada suara, ataupun tak ada bunyi, tak ada suara. Janji perkara yang ada sekalian yang maujudat. Dan makna sama pada hak Allah, iaitu maknan yang berdiri dengan zatnya, menyatakan bagi Allah dengannya dengan maknan tiap-tiap yang maujud. Sama ada yang maujud itu qadim seperti zat Allah, atau baharu seperti sekalian makhluk. Dan sama ada bersuara atau tiada bersuara, Allah mendengar. Yang tiada suara, Allah mendengar. Tak ada bunyi, Allah dengar. Zat kita Allah Ta'ala dengar, bukan Allah Ta'ala melihat sahaja. Zat kita ada, Allah melihat, dan Allah mendengar akan sekalian perkara yang ada. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akadamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.